Sebut innalillah ada pahalanya. Kemudian kalau baca Fatihah itu bab pahala yang lain. Baik. Bila sebut tentang innalillah raji'un ni, dia bukan hanya pada orang Islam. Bukan Islam pun itulah kalimah yang kita gunakan. Kadang-kadang orang muda kita ni bila dapat kat Facebook ke, kat Instagram ke apa, kematian orang yang bukan Islam ni, maka dia akan sebut RIP, RIP, semua nak komen RIP kan. Apa benda RIP tu? Rest in peace, kata dia. Berehatlah kau dengan tenang. Keyakinan kita, akidah kita, adakah orang yang meninggal dalam keadaan kufur itu tenang? Tidak. Maka tak boleh kita sebut RIP kerana itu cara dia. Ya, itu kaedah dia orang, apa nama, pendekatan dia orang. Kita bila terima berita kematian, tak kiralah orang Islam ke bukan Islam ke, tetap innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kadang ada orang kata, apa pula innalillah, dia bukan Islam. Dia pun daripada Allah juga dia kembali. Itu kalimah musibah. Maka kita kena budayakan bab ni. Ya, kadang-kadang orang kita ni, Melayu kita ni lah, bila berurusan dengan bukan Islam, maka automatik kita macam segan-segan nak keluarkan kalimah yang biasa kita sebut. Contoh, kita berjanji dengan kawan kita, Acong, besok pagi kita jumpa, dia kata, dekat kedai, pukul 9 pagi. Kita nak sebut insya-Allah, segan pula. Okey, baik, kita macam tu. Tapi kalau dengan orang kita, orang Islam, Melayu, kita sebut insya-Allah. Tapi dengan bangsa lain, kita kata, okey, baik. Sebut je lah insya-Allah, menunjukkan bahawa syiar Islam. Orang Melayu, orang Islam kalau berjanji, dia akan sebut insya-Allah. Kalau dia sihat, alhamdulillah baik. Kalau kata you sihat kali ni, alhamdulillah baik. Sebut. Ni syiar Islam. Kan? Kadang-kadang kita nak bagi salam. Assalamualaikum. Memang tak boleh bagi salam pada non-Muslim, bukan Islam. Tapi kalau kita tak kenal dia, muka dia macam mamak kan. Mamak ke India ke, orang Penang ni apa kan. Macam tu lah kan. Jadi kita ragu-ragu nak bagi salam. Kita tegur dia, lah orang Islam punya kan, baru tahu. Jadi apa kita perlu buat? Kalau tak tahu, bagi je salam. Afsyuhus salam, sebarkan salam. Assalamualaikum, kata. Selamat pagi, baru kita tahu non-Muslim. Kita tak berdosa, kita dapat pahala. Kan? Tapi kalau kita dah tahu jiran kita memang mutusami, Assalamualaikum mutusami, tu dia berdosa. Kan? Memang cik pasal kan, dah tahu dah ada tu India, Totok, semua kita kata macam tu pula kan. Saya masa saya pergi Sabah, berjalan-jalan, pergi Sabah kan. Kadang-kadang kita tak tahu muka Sabah ni macam Melayu kita. Dia ni Melayu, Islam ke, Kristian tak tahu. Jadi kita pun bagi salam je. Assalamualaikum, betul. Selamat pagi tuan. Jadi kita tahu dia bukan Islam. Kadang-kadang, Waalaikumsalam. Islam kita. Makna ini cara, sunnah afsyus salam tu, sabarkan salam. Supaya kita tahu mana satu orang Islam, mana bukan Islam. Jadi itu sunnah ya. Jangan malu nak keluarkan kalimah-kalimah yang biasa kita gunakan sesama Islam. Inna lillahi wa inna juga pada non-Muslim. Kita tak boleh guna RIP. Haram hukumnya. Ini sabit kepada perbuatan ketika Rasulullah SAW di sisi pakcik dia. Siapa? Abu Talib. Ketika Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut, ketika itu Rasulullah di sisinya. Nabi kata, wahai pakcik, berimanlah kamu pada Allah. Sebutlah la ilaha illallah. Saya jamin tempat pakcik di syurga nanti. Rasulullah cuba pucuk ni, pakcik dia yang jaga daripada kecil. Di sisi yang lain ada Abu Lahab, Abu Jahal buat tu. Wahai Abu Talib, jangan kau sebut, jangan kau cakap Muhammad ni. Kau kena kekal dengan agama kita. Di akhirnya Abu Talib kata apa? Wahai anak saudaraku Muhammad, aku kekal dengan agama nenek moyang kita. Maka kita Allah ampunkan dosa-dosa pakcik. Makna kata Rasulullah ni sayang ke pakcik dia sampai aku akan minta Allah ampunkan dosa pakcik. Lalu perbuatan Rasulullah ini ditegur oleh Allah Ta'ala. Turunlah surah At-Taubah ayat 113. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah dibenarkan bagi nabi dan mana-mana orang beriman minta ampun bagi orang-orang musyrik sekalipun orang itu adalah kaum keluarga sendiri. Ini dosa tuan-tuan ya. Hentikan. Kalau ada anak muda kita buat yang cakap tak boleh. Kita sebut innalillah tu cara kita, bukan cara non-Muslim. Baik, itu innalillah. Kebiasaannya orang baru meninggal dunia, mata dia naik ke atas. Dunia menang kan. Terbuka kan. Kita jangan lurus sangat tuan-tuan. Tengok kat atas, tak ada apa-apa pun. Benar mandang tuan. Memang tak ada apa-apa.
Kenapa dia pandang ke atas? Sebab roh tu keluar dari kaki, naik ke lutut, naik ke perut, naik ke pinggang, sampai ke dada, sampai ke garah ni. Akhirnya keluar melalui ubun-ubun di kepala kita ni. Ketika roh dicabut keluar, mata akan mengiringi pemergian roh. Maka sebab itulah kebanyakannya dari sudut syaraknya, dia memandang rohnya keluar. Dari sudut biologinya, kerana urat mata kita mendekat naik ke atas. Itu nak menunjukkan bahawa kebiasaannya orang mati, mata dia terbuka. Lalu apa kita berbuat? Kita tutupkan mata dia. Ini adab kita pada mayat, tutup mata dia. Tutup, insya-Allah dia boleh tutup. Tapi lama-lama mata dia akan terbuka sikit. Ini kerana dari sudut badan kita ni, bila meninggal darah berhenti, bila darah berhenti maka segala urat pun terhenti fungsinya, maka mata kita ni akan membengkak sikit, menolak keluar, menyebabkan mata terbuka. Macam ni kan. Lalu kita urutkan kelopak mata ni supaya mata mayat tu tertutup. Sekiranya susah, ambil sedikit minyak ataupun benda-benda yang licin, lotion ke apa ke, urutkan di bahagian mata dia ni. Urut perlahan. Macam tu, perlahan. Guna minyak apa pun boleh. Minyak masak kat rumah tu pun boleh. Minyak zaitun ke apa. Tapi kalau guna minyak masak tuan-tuan, jangan guna minyak ikan tu. Dah goreng ikan golak-golak tu kan. Boleh lah tu, jimat sikit. Macam ni lah kocaan. Datang kucing jilat mata orang tu kan. Elakkan guna minyak tu pakai. Janganlah keding sangat kan. Ada orang tanya saya masa saya kuliah kat satu tempat, Ustaz, minyak petrol boleh tak? Tanya yuk, kau tidak kau tanya kan. Saya jawab haram tuan. Kenapa? Pasal petrol sekarang mahal lah kau. Haram digunakan pada tempat yang tak sepatutnya. Gunalah minyak lain. Saya kuliah kat Kedah, dia kata tempat kami banyak minyak gamat, boleh ke? Kata dia. Hampa ikut hampa lah, guna minyak gamat ke minyak cakapak ke, ikutlah kan. Tapi takut mata mayat dah terkebil pun dia kan. Yang logik lah, kita urut perlahan pada mata dia. Gitu cara dia ya. Sehingga tertutup. Dan sekiranya mata dia terbuka lagi, guna kaedah yang kedua. Ambil benda yang sederhana berat. Biasanya dalam poket kita ada shilling. Cek batu dulu. Cari batu dulu, tepi jalan, batu kerikil kecil tu. Basuh, pastikan tu batu, takut terkeliru nanti kambing ke apa kan. Rasa lombek ke tidak ni kan. Dah confirm batu, letakkan kat mata dia tu. Beratkan mata dia tu supaya tertutup. Itu kaedah. Sekiranya batu tak ada, jangan sekali-kali guna bata. Kan, bata pun boleh lah, patah dua kan. Kau jam sangat tuan-tuan ya. Jangan berat sangat. Tak jumpa batu, guna duit shilling. Duit shilling dalam poket tu melambat kan, 50 sen yang besar tu, letak kat mata dia tu. Ada orang berhujah mana boleh Ustaz. Ni dah macam tiru orang kafir. Orang kafir kalau buat mati dia letak duit kat mata dia. Kita kena tahulah ya, niat kita macam mana. Kaedah fiqh pun menyebut al-umuru bil maqasidihah. Setiap benda bergantung pada tujuannya. Innama amalu bin niat. Apa niat kau? Nak tutup mata mayat. Itu je lah. Duit shilling ni alat saja. Letak kat mata dia, tutup. Cuma tuan-tuan, kalau letak duit kat mata mayat, jangan dibiar lama. Takut terlupa. Orang lain mula bertandang. Gidiran kan. Kita pula lekor kat dapur buat air lah apa semua kan. Orang datang nak tengok muka mayat. Tengah sedih-sedih, arwah ni baik orang dia. Biarlah cukup rumah, baju orang makan. Biarlah selalu tegur orang sana sini. Sambil kain dia buka, selak. Astagfirullah, mata duitan. Kata, sudah. Fitnah satu kampung, korban orang mati duitan. Keluar duit mata tu kan. Maka elakkan daripada orang nampak. Ya? Makna keluarga kita je lah tutup dengan kain. Agar orang datang, alihkan. Ya? Kalau tuan-tuan ambil nota tu, tulis betul-betul 50 sen. Takut tertulis RM50. Tak jadi apa, letak RM50 sana kiri kan. 50 sen shilling tu. Ya? Baik. Sekiranya tak jadi, kita dah alihkan duit, terbuka lagi mata dia tu, guna kaedah keempat. Ini kaedah yang biasa kita guna kat hospital. Guna selotip. Selotip kertas yang nipis tu. Jangan guna yang tebal tu. Double tip jangan guna. Yang nipis, letak kat mata ni, tarik ke bawah. Tujuan nak tutup mata dia. Saya guna kaedah ni sebagai kaedah yang keempat. Kerana biasanya mayat ni bila meninggal, kulit dia rapuh. Dia mudah tersiat. Jadi kita bimbang masa kita nak buka selotip tu, nanti dia tersiatkan kulit. Maka kalau boleh elakkan guna selotip. Memang mudah tapi elakkan. Takut tersiat kulit dia, kesian mayat tu kan. Jadi ini cara yang kita gunakan. Tuan-tuan ya, bagi orang kafir bukan Islam, dia guna kaedah yang kelima. Ini kita gunalah. Apa dia? Letak gamuhu. Tu lagi pandai tuan-tuan. Gamuhu dia macam maimo, kitik je dia. Memang takkan buka selama kan. Saya belajar bab tu tuan-tuan ya. Saya ada lesen embalming and undertaker.
Embalming and undertaker. Sebab tu orang panggil saya Ustaz Undertaker. Kan? Saya ambil nun jauh ke Filipin. Cara mengawet mayat. Pengawitan mayat. Ini bagi kes-kes nak bawa balik ke luar negara. Prosedur penerbangan, mestilah cecair semua dikeluarkan dan mayat perlu diawetkan. Itu kaedah dia. Sebab itulah menyakitkan tuan-tuan. Tak payah bawa balik. Nabi dah pesan awal dah, mana meninggal situ ke bumi. Siapa yang meninggal di luar tempat kelahiran dia, maka Allah bina satu mahligai di syurga untuknya seluas daripada tempat lain sampai tempat meninggal. Tengok macam mana. Tengok Tok Guru Arundin meninggal ke California. Dia kata dah, kalau aku mati sana jangan bawa balik. Orang alim dia tahulah tentang kelebihan dia. Satu, kelebihan besar ke akhirat nanti. Yang kedua, mayat dia tak perlu disakiti. Tuan-tuan, sakit ni. Kita nak mandi mayat ni pun Tok Guru kita pesan janganlah lambat, jangan kasar. Mayat ni baru lepas sakaratul maut. Slow-slow je kita buatkan. Sebab kita tak nak menyakiti dia. Dia luka ni, satu badan kita tak nampak. Sebab dah melalui sakaratul maut. Kita buat perlahan je. Tapi kalau prosedur embalming, bukan setakat kasar-kasar je ni. Ya? Pogot ni dijolok dengan satu bosi panjang. Teroka nama. Untuk hancurkan jantung, hati, limpa, usus, semua dia tu kan. Ada bang saya tak? Tunjuk sikit, bagi nampak sikit gambaran tu. Ni senjata undertaker tuan-tuan. Ni nampak tak? Beg dia pun dah menakutkan. Kan? Beg kulit. Bukan doktor-doktor yang pakai benda lah ni. Nampak? Dah macam nak siang kulit lembu kan? Ni deh. Kan? Kita akan korek kulit mayat tu untuk keluarkan dua usus. Dua usus pula. Dua urat. Usus besar sangat. Dua urat, arteri dan vein. Ni bahagian vein, darah besar. Untuk buang darah dalam badan kita. 70% daripada badan kita ini ialah cecair. Semua perlu dibuang. Di bahagian arteri, untuk masukkan satu cecair, namanya formalin. Lebih kurang dalam 12 liter. Masuk dalam badan mayat. Itu prosedur biasa. Ya. Dan setelah, dia akan toreh 3 bahagian lah. Sama ada di tengkuk, bawah lengan, ataupun atas ari-ari. Ataupun bawah lutut, apa ni. Ni kawasan dialisis biasanya. Siapa yang dialisis dia tahulah. Ya. Sesudah darah dibuang, ubat dah masuk, dibiarkan sejam, kemudian perut mayat akan ditebuk. Ni bosi ni tuan-tuan, ujung tajam. Keliling ni nampak tak apa ni? Lubang-lubang. Di hujung dia ni ada tempat untuk masuk pipe. Dihunus ke atas perut dia ni untuk hancurkan jantung, hati, limpa, usus, perut. Semua dihancur, sedut keluar. Buang semua pagas tu. Ini kaedah embalming. Kenapa tak dibelah mayat tu, keluarkan tu? Tak boleh. Tak boleh. Sebab embalmer ataupun pengawet mayat tidak ada kebenaran untuk potong badan mayat. Tak boleh. Kita boleh keluarkan satu lubang kecil je untuk keluarkan barang tadi. Sebab itulah kita guna kaedah ini. Tuan-tuan, menyakitkan dan menakutkan. Di hujung program nanti, insya-Allah ada kesempatan, saya akan tunjuk sikit video supaya kesedaran pada kita bahawa janganlah bawa balik mayat. Tujuan saya belajar benda ni tuan-tuan, orang lain tak pernah belajar bab ni. Ya. Tujuan saya belajar bab ni ialah pertama, nak memberi kesedaran pada orang kita. Kalau ada kawan-kawan, keluarga kita, saudara mara kita belajar kat luar negara, kerja kat luar negara, meninggal, tak payah bawa balik lah. Biarlah ke bumi sana. Kalau ada tempat sana, biarlah. Tapi kalau tak ada pilihan, terpaksalah bawa balik kan. Tapi kalau ada pilihan, biar je. Yang kedua, tujuannya untuk, sebab kebanyakannya non-Muslim, bukan warga negara kita, contohnya orang Indonesia, orang Bangladesh, Pakistan yang ramai-ramai kat Malaysia ni, kalau dia meninggal, kadang-kadang keluarga dia nak suruh bawa balik mayat, bawa balik ke negara asal. Jadi, orang yang tahu prosedur ni, kebanyakannya ialah orang bukan Islam. Cina, India. Sebab apa? Dia memang buat macam ni pada setiap mayat dia orang. Orang Cina, India yang bukan Islam ni kalau meninggal, dia tak simpan lagi ni terus. 3 hari, seminggu baru dia simpan. Baru dia bakar. Kenapa? Upacara adat dia. Dia nak semayang ke, nak doa ke apa kan. Jadi nak biarkan mayat tu lama reput, maka dia perlu awet mayat tu. Maka prosedur ni memang biasa bagi orang bukan Islam. Jadi bila dia dah tahu bab ni, orang bukan warga negara yang dah meninggal nak bawa balik keluar negara, perlukan khidmat dia orang lah. Jadi kita ni kewajaran kita, adakah negara kita yang banyak Islam ni, tiba-tiba orang Islam meninggal, kita serahkan pada non-Muslim.
Ni yang biasa berlaku. Selalu berlaku. Jadi itu antara fardu kifayah kami memperjuangkan bab ini. Bila ada meninggal yang bukan warga negara, keluarga dia dosak juga nak bawa balik, maka inilah pilihan yang kita ada. Ada orang Islam yang boleh buat, antaranya kamilah. Baik tuan-tuan, inilah prosedur pengawitan mayat, embalming. Baik. Jadi itu tentang mata tadi. Kemudian di bahagian rongga-rongga yang terbuka, hidung, telinga, mulut, ambil kapas, gumpal, sumbatkan. Sumbat. Sini kat telinga apa. Cuma nak sumbat tu tuan-tuan, sikit je. Kita gumpal sikit macam ni kan. Gumpal sikit, kumpul sikit, tutup hidung dia. Tujuan dia apa? Untuk mengelakkan, satunya kalau ada pendarahan yang tercair keluar ke hidung. Yang kedua, untuk mengelakkan serangga-serangga datang. Nyamuk, semut, lalat, apa yang lipih ke apa ke datang, dia tahu orang ni dah mati, dia nak masuk dalam, jadi ikutlah rongga ni. Maka tutup, blok. Sikit je. Tapi orang kita, bukan sikit. Selagi boleh sumbek, dia sumbek. Seniak. Kita nak mandi mayat, tengok apa kembang bona hidung mayat ni kan. Tariklah kapal tu. La ilah rumah dapat tokak ni. Ya Allah kata, janganlah kita paksa mayat. Jangan seksa mayat begitu, ya. Baik. Dia akan menyeksa mayat. Kemudian gigi ni, kalaulah si mati tu ada gigi palsu, tanyalah keluarga dia, ni arwah ni ada gigi palsu tak ni? Ada. Tanggalkan cepat sebelum rahang dia ni krem. Tanggalkan sekarang, ya. Kalaulah dia pakai gigi palsu yang dah ditanam kek gusi, tak boleh nak tanggal. Dia tanggal ni macam mana ni kan, ni gigi palsu tapi tak boleh tanggal lah. Tak boleh, kena cabut juga, minta pelayar. Jangan pandai-pandai minta pelayar. Cabutlah elok. Tak. Ya Allah, gigi betul. Sebelah tu yang baru palsu. Dah keliru pula kan. Kalau tak boleh cabut, biar. Wak Imam yang pakai bosi kat gigi tu. Apa tu? Braces kan. Gigi budak-budak usaha aku pakai ya. Tak boleh cabut, biarkan. Ni pandai-pandai minta screwdriver, korek lah kan. Jangan seksa mayat. Wak Imam orang tu pakai gigi omeh. Atuk nenek kita dulu kan. Gigi omeh 916, tak nak kan. Sayangnya atuk tu gigi omeh tu kan. Nak cabut tak boleh. Jangan. Kalau tak boleh, biarkan. Waktu hidup tak nak ambil kan. Dah meninggal kawan tu, barulah kita berusaha nak ambil. Biar dia, ya. Baik. Kemudian, kebiasaannya bila mulut ni, gigi tak ada, mulut akan terbuka. Jadi apa perlu kita buat? Ambil kapas sikit, letakkan dalam mulut dia. Ambil kain, kita gumpal-gumpal, gulung-gulung sikit. Daripada bawah dagu ni tarik naik ke atas ikat. Tu namanya ikatan pocong. Ikatan pocong. Perkataan pocong tu asalnya daripada ikatan ni. Dapat ke orang kita, namalah hantu pocong. Bukit Pucung, Bandar Pucung, Felda Pucung, semua nak dipocongkan. Ya. Jadi nak katakan bahawa ini sunnah tutup muka mayat dengan kain tu. Baik. Kemudian buka baju dia, buka seluar dia, keluarkan apa pakaian kecil, pakaian apa semua. Maknanya kita clearkan. Pastikan waktu tukar tu aurat jaga. Gantikan dengan pakaian yang mudah tanggal dan bersih. Antaranya kain batik lah, kita letak kain belekat kan. Tutup aurat dia. Kalau orang perempuan, cover sekali rambut dia. Jangan dibiarkan mengorbang ya. Kita buka muka tu nampak rambut macam ni kan. Apa tak tutup rambut dia tu? Tak apalah ustaz, arwah ni dulu free hair, tak apa. Dia free hair waktu dia hidup tu dia pasal kan. Bila mati fardu kifayah, kita yang bertanggungjawab. Jadi kena jaga. Pakaikanlah tengkolok, keluar nak tudung ke apa-apa kan. Yang penting tutup aurat dia. Ya. Baik. Kemudian kita kiamkan tangan dia. Kiamkan tangan dia ni dan boleh ikat. Ikat supaya tak jatuh. Waktu ni tangan dia lembut lagi, baru meninggal kan. Ikat. Ikatan riben. Kemudian lutut dia ni kita luruskan, ikat lutut dia. Ikat lutut dia. Dan yang terakhir, di kaki dia ni kita rapatkan, ikat di dua ibu jari kaki dia ni. Supaya mayat tetap lurus tegak macam tu. Tu kaedah dia. Kalau tidak tuan-tuan, pernah berjadi waktu saya uruskan jenazah, satu orang tua, umur dalam mengalam ke 80 tahun ke atas. Cukup 90 tahun. Kurus sangat. Dia meninggal malam. Saya dimaklumkan siang. Saya pergi rumah dia tengok, ya Allah kurusnya ni kan. Tapi pakaian dia pakaian yang semalam dia pakai. Maknanya bukan dah ditukar, tak tukar lagi. Pampers pun ada lagi.
Saya tanya anak dia, kenapa tak tukar? Kami tak reti lah Ustaz, Ustaz buatlah semua. Kami serahkan pada Ustaz. Tak apalah, kita bawa lah ke bilik mayat, dah keluar surat apa semua, dah bawa bilik mayat. Dah buka baju dia ni, nak kiamkan tangan ni tak dapat. Pasal dia dah krem. Ya, darah beku dah. Jadi, kita cubalah urut sendiri ni. Urut memang tak boleh. Pengalaman saya kalau macam ni memang tak boleh ni. Kalau kita paksa patah orang tua ni, pasal dia dah kurus sangat. Jadi saya kata ke anak dia, bang, nanti kalau kita kapan mayat nanti, tangan dia kita luruskan tau. Tak boleh nak kiam. Okeylah, ikutlah Ustaz, kata anak dia. 4 orang anak lelaki Tapi anak dia yang kecil sekali, kecil pun dalam 40 lebih, 50 lebih lah. Bosu lah kot. Mana boleh Ustaz, kata dia. Ini ayah kami nak sempurnakan dengan baik. Dia kiam. Saya kata memanglah kita nak buat macam tu, tapi tak boleh. Tak apa, saya dah belajar dulu kursus, kata dia. Kita guna minyak urut dia. Abang dah belajar dah? Dah kenapa biarkan orang tua ni semalam? Saya lupa Ustaz kan. Itu masalah orang kita kan lupa kan. Tak apalah, mungkin sebab meninggal kan. Kadang kita buntu. Okey. Tapi kalau tak boleh tak payah buat bang. InsyaAllah dia ambil minyak, dia lumur kat atas kan. Urut dia cuba buat. Saya nampak macam tak boleh lagi ni. Boleh, kata dia. Cuba lagi. Terdengar bunyi patah. Longgar tangan bapak itu dia kan. Semua tergamam. Masalahnya semua pandang saya. Apa salah aku pula? Kau yang buat kan? Abang ni tanya saya, muka merah padam. Ustaz, patah ke tu? Dia bagi soalan kebat pula kat kita. Kita pula nak kena jawab kan? Ustaz, patah ke tu? Saya tengok muka merah padam masing-masing. Yang adik buat tu muka pucat. Lagi pucat daripada arwah bapak menggigil macam ni kan? Ustaz, patah ke ni? Dia tanya saya kan. Saya pun fikir apa bodoh. Segala hukum makam semua terkeluar, apa bodoh nak buat ni kan? Last kali saya gunalah rasional saya. Saya kata, sabar bang. Ni pada pandangan saya tak patah. InsyaAllah tak patah. Kan? Jadi tak payah buat apa lah. Kita settlekan je. Habis tak patah bunyi tadi? Tak patah lah bang. Kadang-kadang otot kita ni lenguh. Kita letupkan. Prap bunyi otot kan. Saya cuba nak bagi dia kawal emosi. Alhamdulillah dia dapat terima. Dan dia kata, nasib baik tak patah. Dia marah adik dia pula. Kalau patah, aku patahkan tangan kau. Takutnya saya. Gaduh dalam bilik mayat ni. Dalam hati kecil saya kata, nasib baik dia dipu. Memang patah pun. Sampai ke hari ni dia tak tahu cerita sebenar. Kalau ada lah yang terlepas, dia tahu nak cik mana. Kan? Makna kata, kalau tak boleh tuan-tuan, biar aja. Ada ketika saya jumpa mayat, tangan dia macam ni. Macam ni. Apalah mayat tak boleh turun tangan ni kan? Kita tengok EPL ke apa malam tadi kan? Kan tahulah kan? Macam ni tak boleh buat turun. Ustaz, macam mana nak buat ni Ustaz? Dah cuba dah turun. Tak boleh. Dia dah krem dah. Usah macam ni. Nak macam mana kita buat lah. Mandi kapan macam tu? Bila kapan tu, kembang lah sikit kepala tu kan. Ada pula makcik tanya, apa kembang kepala ni? Kan? Shh, diam makcik kan. Lepas tu kalau kita tengok orang meninggal, jangan cakap apa-apa pun dapat pelik. Diam je. Dia boleh tegur, apa kembang kepala ni kan? Tangan dia, okey kan. Jadi, tu kadang-kadang kita bila dalam pusat jawatan ni, Tuan Haji pun dah biasa kan, memang akan jumpa benda-benda macam tu. Ada saya punya tim kat Terengganu tuan-tuan, dia tunjuk gambar. Ni kes ni Ustaz pun tak pernah jumpa. Apa dia saya kata? Dia tunjuk gambar satu bongkah macam tu. Bila buka kain tu, mayat tengah duduk bersila. Macam tuan-tuan ni lah kan. Bersila, tak boleh baring. Apa tak baringkan orang tua tu? Tak boleh Ustaz, dah krem. Macam tu lah kadang-kadang kita baring ada, tegak je tu boleh kan. Kaki kat atas. Memang tak boleh buat apa. Macam beku kan. Apa tak buat hospital? Doktor, polis kata boleh uruskan dah. Macam mana nak buat ni Ustaz? Kita dah cuba dah tak boleh ni. Uruskanlah macam tu pun. Mandikan dia, kapalkan muka macam tu kan. Solatkan dia. Kan? Kita cover lah sikit kan. Dengan keranda tu besar sikit kan. Jadi macam tu lah cerita dia tuan-tuan ya. Kita akan jumpa macam-macam jenazah. Kalau kita dalam dunia ni kan. Apa pun keadaan mayat, husnuzan, sangka baik. Itu bahagian dia kan. Kita pun tak tahu nasib kita macam mana. Kadang-kadang tuan-tuan, ada mayat reput, berbau, busuk. Tuan-tuan, kalau jumpa dengan macam ni, apa kita nak buat kan? Ya Allah, muntah. Tengok mayat bulat, reput muka dia kan. Aku tak boleh. Memang tak boleh pun, siapa yang boleh? Orang yang biasa macam saya pun takkan boleh punya duduk macam tu. Itu normal. Benda yang asing bagi kita. Jadi apa kita nak buat? Pertama, kita kena jaga adab. Jangan kita wait depan waris ke apa ke. Kawal lah sikit. Apa perasaan waris? Tengok orang mayat keluarga dia tu, orang buat macam tu kan. Yang kedua, kita tahu bahawa si mati ni tak minta pun mati macam tu. Kita pun besok tak tahu mati macam mana.
Kan? Jadi tak ada siapa minta mati macam tu. Tu bahagian dia. Kita buat je tanggungjawab kita. Jadi apa yang perlu kita buat kalau tak tahan? Apa tips dia? Tips dia ada. Ya. Pertama, kalau tuan-tuan rasa macam mual-mual, jangan main acah-acah. Masuk bilik mayat tu, tak sadar keluar balik. Nak masuk balik, keluar balik. Memang akan muntah. Sebab main-main macam tu kan. Kejap udara bersih, kejap udara kotor. Jadi apa nak buat? Masuk bilik mayat tu, terus sedut bau bilik tu. Sedut tuan-tuan. Sampai ke otak ni semua dah segenap ke. Hambus. InsyaAllah dia akan neutralkan balik. Kita akan dapat bernafas dengan baik. Walaupun bau-bau, tapi kita boleh masuk. Itu kaedah dia. Cuma tuan-tuan, saya kata sedut suasana dalam bilik. Jangan tuan-tuan sedut kat mayat tu. Kan? Itu bau tabiat nama tu kan. Ya? Sedut suasana bilik tu. Itu kaedah yang biasa saya guna. Yang biasa saya tunjuk kat orang, memang boleh jadi. Yang kedua, ada orang tua ajar saya, ustaz gigit paku tu dia. Paku tu dia, saya tak pernah cubalah. Paku dinding tu, gigit. Saya kata profesional dia. Cubalah kan, saya tak pernah cuba. Pada pandangan saya, mungkin gigit paku tu, kita takut tertelan. Jadi kita fikir buat paku je. Tak fikir buat bau kan. Mungkin yang tu lah. Dia kata yang ketiga, cara dia apa? Ambil belacan, lumur ke hidung tu. Weh, lagi tak sanggup, baik gigit paku tadi. Jadi itu kaedah dia lah. Ya, tuan-tuan, ya? Yang boleh kita amalkan. Jadi, kita kena fikir bahawa ini tanggungjawab aku. Mayat ni tak minta pun mati macam ni. Urus dia macam biasa. Mudah-mudahan dengan cara begitu, kita pun dapat pahala yang besar atas kesusahan payah. Bukan senang nak urus mayat ni, tuan-tuan. Tapi kalau kita tahu kaedah, tahu cara dia, insya-Allah mudah je. Badi mayat macam mana? Badi mayat ini sebenarnya satu benda yang kita boleh rungkaikan dua perkara. Pertama, badi tu mungkin daripada sudut kesihatan. Makna kata, lepas tu Nabi sebut, lepas kita uruskan mandi mayat ni, sunatnya kita mandi, bersihkan badan kita. Sebab kita tahu entah kuman virus apa yang pada mayat ni melekat pada kita. Maka sebab tu kita kena bersihkan diri kita. Kadang-kadang orang bila dah tengok jenazah, dah urus jenazah, dia balik, sentuh anak kecil dia. Dia tak demam, anak yang kena demam panas. Sebab imun kakak anak-anak ni tak kuat. Jadi di situlah yang kita perlu tahu bahawa bersihkan badan. Baru nak buat kerja-kerja lain. Yang kedua, mungkin dari sudut gangguan makhluk halus, itu tak boleh tolak juga. Sebab kadang-kadang bila orang tu lemah semangat, takut sangatlah apa semua, setan lagi suka. Dia takut kat apa? Kat mayat tu. Maka dia akan menyerupai ke dengan izin Allah ke apa dia buat ke. Maka benda ini yang kita katakan badi mayat. Nampaklah mayat tu, nampaklah orang tu. Padahal tu gangguan syaitan. Jadi apa perlu buat? Ruqyah. Kalau tak biasa, sebelum tengok jenazah, bacalah Al-Fatihah, bacalah 3 kul, bacalah Alif Lam Mim, bacalah ayat kursi, pagar diri kita dulu sebelum dan selepas. Ya. Tips kita pula, kalau tak biasa tengok mayat, jangan terus tepuk kat muka dia. Ni orang tua cukup pantang. Kita tengok mayat dah terbaring macam ni, lepas tu dia dah tutup dengan kain. Kita nak tengok muka dia. Kita tak biasa, walaupun tu kawan kita ke apa ke, jangan tengok terus kat muka. Ini tips je lah. Apa cara? Datang, tengok daripada kaki dulu. Tengok kaki, tengok badan dia, sampai kat pinggang dia semua, sampai kat tengkuk dia. Sabar dulu, tarik nafas, selawat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Buka muka dia perlahan. InsyaAllah tak ada apa-apa. Sebab apa? Kalau kita main terpo je terus kat muka dia, boleh jadi Allah pilih kita waktu tu untuk tengok keadaan mayat yang sebenar. Zap, tersenyum kan. Boleh jadi terkejut kita kan. Apa tersenyum tu? Aku mati dalam iman kan. Sudah kan. Boleh jadi tuan-tuan, bukan maksud dia kata yang tu. Tapi kadang-kadang kalau tuan-tuan tengok cerita Melayu tanah kubur ke apa, muka mayat berubah ke apa ke, baru tu wujud. Cuma tidaklah macam dalam filem tu. Dia akan bagi sekali imbas saja. Allah nak tunjukkan keadaan dia tu sekali imbas je. Kadang-kadang saya tengok mayat, tersenyum lebar lah mulut dia kan. Bagi anak dia tu. Anak datang, muka kembali muka biasa. Maknanya sekali imbas dia Allah nak tunjuk keadaan dia. Kadang-kadang ada mayat yang muka macam pelik, apa gelap sangat muka dia ni. Bila orang lain tengok, cerah balik. Maknanya ini adalah rezeki Allah bagikan pada mungkin orang-orang yang terpilih, mungkin dalam kalangan kita, siapa saja. Jadi kalau tak biasa, kemungkinan kita terkejut. Itu yang menyebabkan kata badi mayat ke apa ke. Bukan sebab badi mayat, kerana kita lemah semangat. Itu tips dia ya. Wallahu alam. Saya kira 10.30 kita rehat dulu je. Ada soalan sebelum kita berehat? Ada? Baik. Kita akan sambung lagi kejap lagi insya-Allah. Saya serahkan balik pada pengurusi majlis kita. Dipersilakan.
Tak ada baca tu. Ada. Alhamdulillah, kita akan beberapa sini semua publikan kita akan kembali ke semua. Siapa nak minum tu yang bawahnya, air mineral pun ada ke bawah, boleh bawa naik kaki.